dengan ketepatan beberapa hadis Nabi. Tahun 2015 bila Nabi bagi tahu Kaabah kata tahun bila. Tak faham baik, Nabi tak bagi tahu bila. Nabi tak habaq negara mana. Nabi kata min asratis sa'ah yasharu zina wa yashribul khamr. Nabi kata di antara tanda kiamat apabila zahir penzinaan secara terang-terang dan berleluasa orang minum mabuk. Tengok negara kita tersudah dengan gejala buang anak, ditangkap khalwat, berzina dan sebagainya, kes-kes pelacuran semua tinggi. Nak bagi tahu tanda kiamat. Kalau di negara luar, Rasulullah bagi tahu kita ambil negara Arab lah, di tanah Semenanjung Arab. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab menjadi subur dengan padang-padang rumput dan sungai. Tuan-tuan tengok tahun sudah dalam bulan 2 dan 3 satu fenomena yang berlaku di tanah Arab apabila salji turun. Kemudian hari ini di Semenanjung Arab di setengah tempat tak boleh tanam sayur. Kemudian yang kedua di tanah Arab kata Nabi, orang yang dulunya bertelanjang kaki, tidak bersandal, keadaan lapar, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Tuan-tuan tengok 2-3 minggu yang lepas Burj Khalifa yang terbakar tu di antara yang tertinggi di dunia. Kemudian ada lagi yang paling tinggi tahun 2020 kalau Allah mengizinkan bahawa putra Abdullah Ibn Saud berusaha untuk buat Kingdom Tower lebih tinggi daripada Burj Khalifa, mengandungi 32 eskalator. Ketinggian yang menjangkaui lebih kurang 118 tingkat. 140 tingkat, 140 tingkat. Dia tahu. Nampak. Kemudian Ibnu Abbas tanya kat Nabi, yang kata orang yang miskin, bertelanjang kaki, lapar, yang apa dia? Nabi kata orang Arab. Yang ketiga kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat sampai orang Yahudi kembali ke Palestin. Dan orang Yahudi sekarang giat menanam pokok gharqa. Tanya ustaz-ustaz yang baca hadis, di mana akan berlaku perangan sampai orang Yahudi berlindung di balik pokok batu pun, pokok batu kata apa, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakang aku bunuh, kecuali pokok gharqa. Memang pokok Yahudi. Hari ini dia pernah tanam pokok gharqa. Satu lagi Nabi kata akhir zaman dekat kiamat akan timbul 3 poh yang menimbulkan api peperangan, iaitu di Syria, Yaman dan Iraq. Hari ini kita tuduh kata AS ni jahat ni, saja timbul gitu. AS maksud dia Islamic State of Iraq and Syria. Sampai Nabi kata berlindunglah kamu di Syria, itu tanah pilihan Allah. Seorang sahabat bertanya, kalau kami tak dapat duduk di Syria macam mana? Nabi kata beralihlah kamu ke Yaman. Tanda kiamat. Nabak tanda kiamat. Kalau kita masih lena lagi tak tahu lah. Nabak kiamat dekat. Jadi apa kita nak buat? Saya kita coba. Baik, mana ni sambung kita dalam apa nama ni, dalam tajuk besar yang kita baca tu. Tajuk apa? Tajuk besar kita baca tentang gerakan Islam ni. Gerakan Islam, tanggungjawab, ciri dan persediaan. Kita masuk perkara yang ke-6 tu, uzlah nafsiyah, bukan jasa dia tu. Kita baca dulu. Malam ni sambung dengan hadis Nabi. Nabi kata la yakun ahadukum imma ada yaqulu ada ma'an nas in ahsana an-nas ahsantu wa in asawu asatu walakin wa dhannu anfusakum fa in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asawu an tajtanibu isa'atakum. Nabi kata janganlah seorang pun di antara kamu menjadi orang yang tidak berpendirian. Nabi dah bagi tahu kamu jangan jadi orang yang langsung tak ada pendirian.
besok tak tahu nak pergi mana pula. Kamu jangan di ruangan ada tempat lain lah. Tempat lain. Dulu ada orang yang sokong Aung San Suu Kyi lah, tak sokong. Dia pun tak ada pendirian juga. Ya. Ini hadis. Kamu jangan jadi orang yang macam tu. Tak konsisten kalau kata orang Allah ni. Lagu ni cuba kamu bagi. Satu. Senang. Sebab tu Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Mudah Allah merahmati dia, memaafkan saya kerana mengampunkan dosa dia. Masukkan bersama dengan para siddiqin dan salihin. Syekh Qutb sebelum ke tali gantung, tahu apa dia kata? Dia pergi jumpa pemerintah. Bila pemerintah nak buat cara sekular macam ni, dia kata apa? Dia kata, nyatakan sikap kamu sama ada kamu seorang yang beriman, munafik atau kafir. Berani lah gitu. Abang betul. Nak ikut Islam kan tapi apa? Abang betul. Jangan duduk nak ikut Islam, buat cara Islam. Quran ada, satu undang yang paling tepat ialah Al-Quran. Penerangan mengenai hadis tunjuk. Jangan duduk dalil. Abang umrah. Jadilah kamu orang yang jangan jadi orang tak layak. Bila berkata aku bersama orang ramai, jika mereka berbuat baik, aku berbuat baik. Sekiranya berbuat jahat, aku juga buat jahat. Tetapi kamu mestilah meletakkan pilihan kamu. Apabila berbuat baik, hendaklah kamu baik. Sekiranya mereka buat jahat, hendaklah kamu jauhi dari mereka di bawah jahat keadaan mereka. Maksud apa di sini? Maksudnya, kalau seorang buat baik, kita buat benar. Tapi bagi Nabi, bila seorang buat jahat, dia buat jahat bukan maksud jahat. Dia buat jahat, dia minta Allah turun. Sebagai contoh, kita tengok satu ayat. Saya kalau tak pegang Quran, jadi tak sah. Dia tak sah lah hidup saya. Dia kena pegang Quran. Sikit punya dia. Soalnya bukti. Di akhirat besok, Quran kata dia pegang. Dia buka. Tengok. Dia tengokkan satu ayat dalam Al-Quran. Dia mah surah At-Taubah ayat 38 dan 39. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian kamu orang yang mengaku beriman, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila Allah. Mengapa? Ataupun kenapa? Ataupun kamu passion apa ni? Atau kamu nak jadi apa ni? Apabila diseru kepada kamu berangkatlah, kamu berjuang pada jalan Allah, tiba-tiba kamu berat hati kamu, berat perasaan kamu, berat tubuh badan kamu untuk berangkat, dan kamu merasa senang berada di tempat tinggal kamu. Tuhan terus tanya, bila saja kamu ni diseru berangkat, infiru, nafar, berangkat, atau permudahkan bagi kamu dan diri kamu berangkat ke jalan Allah. Hari ini contohnya kita tak suruh perang, kita nak mengaji sebab kita tak faham agama banyak. Hari ini agama yang kita faham tu bagaimana? Kita dah faham hari agama tu bila ambil wudu, semayang, puasa, zakat, haji. Mungkin dia tak tahu bahawa siksa kubur itu pun sebahagian daripada agama, meniti al-sirat itu sebahagian agama, dosa pahala sebahagian agama, pertanyaan di akhirat adalah sebahagian daripada agama, perjuangan dalam Allah sebahagian dari agama, menuntut ilmu sebahagian daripada agama. Banyak agama. Kita dah faham agama yang tu. Tak boleh ikut orang kafir sebahagian agama. Sebab dia nak ayat. Itu yang kadang-kadang saya heran, orang-orang yang beragama tak jumpa ayat tu. Sahaja saya tunjuk ayat.
Dia dah kaya, dah senang, dah duduk di rumah, dah apa, oh, dia masak. Bagi dia okey lah. Bila main hari Jumaat, beli pisang dua mayang, 3 mayang, bungkus-bungkus nasi itu, dia tak okey loh. Lalu dia rasa senang. Ajak ngaji tak mau. Tambah dapat projek banyak-banyak, duit banyak-banyak, lagi senang lah. Nampak? Subhanallah. Ini cerita. Tuan tanya yang kedua. Adakah kamu rasa senang yang kehidupan dunia? Kamu rasa selesa? Namun Tuhan kata, "Fama mata'ul hayati dunya bil akhirah qalil." Dan tidaklah kehidupan dunia yang kamu alami sekarang jika dibanding dengan kehidupan akhirat hanya sedikit. Apa kita jumpa ayat Al-Quran walal akhiratu khairun wa abqa? Dan kamu kehidupan akhirat lebih kekal. Tak jumpa ke? Ada manusia yang harus senang begitu diturun ayatnya. Dia baca ayat berikut sampai Tuhan bagi amaran. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Sekiranya kamu tidak mau berangkat untuk berjuang dengan Allah, maka kamu tunggu satu masa akan kami azab kamu dengan azab yang tak terperiksa sakitnya. Nah, kamu sono ke rumah, baik. Satu hari tuan. Tak kena azab dunia, kena azab kubur, tak kena azab kubur, kena azab akhirat. Kok mana pun kok tetap kena itu. Dia tak apa, tak mau tak apa. Dan salah. Duk. Hang rasa sonok dengan rumah hang, satu hari hang tidur rumah hang rebat. Hang sonok dengan mereka besar, atau bagi accident. Tak apa, duk. Tak apa dah. Pada ngaji tak mau langsung. Kalau mengaji pun pilih ustaz, yang saya kata dulu lah. Cari ustaz yang biasa-biasa lah. Gitu. Yang pang-pang tak mau. Cerita pasal wudu, semayang, jihad saya sanggup buat saya senang kalau kita cerita yang tu kan sonok pandai ngaji lah ustaz tu cerita pasal semayang sonok entah. Subhanallah. Wa yastabdil qauman ghairakum. Atau yang kedua kata Allah, kami tukar kamu dengan kaum yang lain. Orang Melayu Islam, jika dia tak mau nak berjuang dengan Allah, aku bagi orang India Muslim, aku bagi Cina Muslim, aku bagi Siam Muslim, aku bagi Sakai Muslim. Aku tukar kaum yang lain. Dan seorang tak tak percaya pada Arab. Nampak? Tambah sekarang pepatah Melayu hak kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara langsung tak boleh pakai. Pemuda pelingkup bangsa, pemudi tiang bendera. Pesta lagu-lagu sono. Oh lah ni Yahudi duk promote, jangan tanya. Anda tengok di TV pasal bagi hiburan ni Allah, jangan tanya. Negara tutup dengan apa Barganza apa cerita kan Allah. Hak tua duduk depan tu syok lah. Seolah niat tunjuk ke tambah tengok orang tua minat nyanyi ni. Lepas tu pula bila buat pertandingan daring ni bercampur bebas lelaki perempuan tu semua Yahudi tak jauh tu. Lepas tu berkelahi pula mursyid dengan mursyid. Tak apa. Ni ayat kalau kita orang Melayu beriman dengan Quran, mengaku dia Islam, tengok ayat ni. Sampai Tuhan tanya, kamu tak mau berangkat untuk jalan Allah, berjalan Allah, kamu duduk diam dan sebagainya. Tuhan tanya yang pertama, kamu senang kan? Rasa seronok kan dengan kehidupan ni? Tapi ingat, kehidupan dunia sekian. Tuhan bagi gambaran pula, kalau kamu tak nak berangkat, tak apa, nanti kau azab kamu dengan azab yang pedih. Atau yang kedua kata Tuhan, kami tukar kamu dengan kaum yang lain. Payah. Pasal duk bangga tu nak Melayu tu Islam. Islam tu Melayu. Oh, kira kemana?
sekolah kita pening. Contoh orang aku rimah dengan anak aku tak mau pi orang dia tahu. Allah tak kisah antara baca Quran suruh. Hang tak mau sembahyang suruh. Otak dia apa pun. Bukan Allah duk mesyuarat dan malaikat dan tengok tu dia Allah. Betul macam apa kata lu. Jadi khalifah ni semua bagi ringkuk. Allah tak kata apa. Bulan Ramadan apa tak mau puasa? Allah tak pening pun, tak demam pun. Apa tak mau berjalan dengan Allah? Tak ada apa. Entah. Kamu tak mau darat sikit pun. Ayat ni turun kes satu perang. Ada orang yang tak mau pergi perang. Bilal bin Rabah ni pagi-pagi lepas subuh doa bakar, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ada yang relax tak mau pergi. Apa Tuhan buat? Ada tafsir, ada menyebut tafsir Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Wajir. Dia beritahu bahawa Allah tidak menurunkan hujan selama 6 bulan. Woi. Hangat. Nampak? Kita 6 bulan, tolak 3 bulan pun pening. Tak apa, tak apa. Aku tak dipak. Baik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Saat kita baca ayat tadi. Jadi maknanya itu maksud. Kalau mereka buat jahat, aku buat jahat, tapi Allah yang balas. Namun kamu tak boleh kata dia. Tapi kamu bila orang buat jahat, buat baik, kamu kena buat baik. Tapi bila orang yang melakukan kejahatan, kamu kena menjauhi mereka ni. Itu dia. Duduk di tempat Islam elok, tiba-tiba keluar nak ajak kita ikut dalam konsep ni. Allah kata, Nabi kata tak usah ikut. Sebab kamu punya benda. Sebab kamu tak jumpa ke ayat ni. Kamu tak jumpa ke ayat ni. Surah Ali Imran pada ayat 150 katanya, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi ditanya pada orang yang mengaku, yang mendapik dada, yang za'ama, yang mendakwa dia orang beriman. Wahai orang, in tuti'ul ladzina kafaru, sekiranya kamu ikut orang kafir, kamu taat pendirian orang kafir, kamu ikut telunjuk orang kafir, yardukum ala aqabikum, mereka akan mematah balikkan kamu ke belakang. Mana jadi kamu kufur dengan Allah. Fakal qalbul khasirin, ingat di kala itu kamu termasuk orang yang rugi. Balillahu maulakum, bahkan bagi kamu Allah bukan sekadar Tuhan kamu, tapi Allah sebagai pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin, ingat bahawa Allah dialah sebaik-baik memberi pertolongan. Kenapa kamu nak minta tolong orang kafir? Kenapa nak minta tolong orang kafir? Kenapa tak minta tolong Allah? Nampak? Sebab dia main ayat lain lagi. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Bila Allah tolong kamu, tak siapa dapat mengalahkan kamu. Nampak? Ya Allah manusia. When Allah help you, nobody can beat you. Dia tak percaya. Nampak? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dia main lagi ayat yang lain. Bila kamu tolong Allah, Allah tolong kamu, bahkan Allah akan meletakkan pendirianmu. Apalagi nak? Nampak? Kena jauhi. Jauhi. Saya pun orang pujuk banyak. Dok suruh tukar baju. Tak mau. Sampai dengar bunyi ujung-ujung telinga dia kata hampa nak ajak Ustaz Ma'eh, dia hijau piang. Tak usah duk tukar kalah lain. Kalah tu pun kalau ikut hadis Nabi ada 4-5 kalah yang Nabi tak suka. Di antaranya kalah oril. Hadis Nabi kata jelas. Pasal apa duk pakai apa Nabi tak suka? Kenapa nak menentang Nabi? Kalau Nabi itu mentang-mentang Nabi tak sekolah, apa kita anggap Nabi bodoh? Jangan. Nabi lantikkan Allah. Sebab itu ayat Quran dia main inna arsalnaka, dia tak main inna stafainaka.
tafsir tu, kenapa ayat tu mai jangan tanya. Allah boleh saja inna astafainaka, sesungguhnya kami telah memilihmu. Tidak, Allah menggunakan inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu. Allah boleh saja nak tukar, tak ada masalah, tapi hebat. Tak tahu dengan malam ni buka-buka pula ada sahabat buat YouTube daripada yang tukar, kalau dia tukar bila apa aku jawab juga. Pasal aku kubah warna hijau, kubah syurga warna hijau, kapet syurga warna hijau. Kerusi apa nama ni, Al-Quran kata penyandak macam cushion lah, cushion syurga tu pun warna hijau, semua warna hijau. Dan pakaian Rasulullah yang amat digemari hijau. Sebab itu sampai raudhah dia pun hijau. Allah pun bagi pokok pun hijau. Kalau ada satu pokok warna biru, dia malu, dia kata, ya Allah bagi aku mati kerana aku malu pasal lain semua hijau, aku seorang biru. Maknanya ini Allah bagi kita malam. Kita baca, Rasulullah bagi tahu kalau orang buat dah, kita jauhin. Sampai Quran kata jangan sokong orang kafir, jangan ikut telunjuk orang kafir, sebab dia bawa kita ke belakang, kita rugi. Sambung. Inilah yang dimaksudkan dengan uzlah. Uzlah yang kita baca dulu iaitu pengasingan. Tetapi dalam bidang amal, gerakan, pergaulan dan dakwah, uzlah tidak wujud sama sekali. Yang kata uzlah dalam bidang amal tak boleh lah. Contoh solat, nak pergi uzlah tak mana lagi semayang lagu tu semayangnya. Ingat, pergi cari lain kena cari kasih amat. Kasih amat dia kata semayang, dia kata Quran kata ikut suka nak semayang lagu mana pun. Macam mana kasih ayat kita betul? Dia guna bahasa apa kita betul? Dia tu nak kasih amat. Ataupun cari syiah ke? Syiah tak apa, semayang lagu mana betul? Tu imam tengah-tengah dahaga batuk, ayat ada sebelah, boleh berhenti sat minum dulu sambung benda. Syiah tengah telefon bunyi pun tak apa. Dia tengah angkat semayang, datuk telefon bunyi, dia buat keluar solat. Boleh semayang lain. Syiah mana okey. Hari ni tak mau semayang Jumaat, banyak sibuk pergi jumpa imam kata tak apa, dah tahu dah salah dimaklumi, kamu tak boleh semayang dan kamu akan diampunkan. Imam bagi ampun, okey. Itu yang merupi ke Syiah tu. Semua puasa sama-sama, kamu tak larat puasa imam ni, tak apa, ada sebab tidak mengapa. Bahkan ada Syiah Khawarij Ahbash yang bernama Abdullah Al-Harari dalam satu kitab Bughyat Talib pada muka surat 136, dia kata kalau bersetubuh bulan Ramadan hanya sekadar membatalkan puasa, tak perlu bayar kifarah. Kerana apabila suami merasa teringin dengan isterinya, daripada dia melampias nafsu dengan orang luar, lebih baik dia melakukan dengan isterinya, maka puasa saja batal, tak perlu bayar kafarah. Tu yang orang masuk Syiah. Baca Nabi ya? Kena jaga Syiah di Malaysia juga banyak lah. Jangan main berluasa lah ni. Allah. Di Kedah Makkah terbesar tu dekat Merbuk. Jangan main. Kedah hari ni korang-korang pun 800 ke 1000 dah dalam ahli Syiah. Jadi jangan main nak tinggalkan. Jadi mana bidang amal tak boleh. Bidang gerakan pun tak boleh kita usah dosa, tak boleh. Gerakan kena ada, kena sama. Dalam bidang pergaulan kena. Juga dalam bidang dakwah ni dia tak boleh uzlah, dia kena selari dengan Quran dan hadis. Dalam soal ini tidak ada ruang untuk sedia, mana tak boleh, tak ada ruang. Kalau nak semayang seorang-seorang tak boleh, nak buat gerakan seorang-seorang tak boleh, itu tak usah nak pegang dengan siapa, tak boleh. Dakwah tak boleh. Jadi mana tidak ada ruangan. Yang ni lambat lain kena ada. Bab kejahatan kena uzlah. Bab kerja-kerja yang tak tangkap faedah juga kena uzlah. Kalau tidak, amal-amal dakwah akan terhenti. Ada yang
Kalau contohnya bila ada buat majlis keramaian, ada pula karaoke apa, dia boleh pergi. Ini surat tak ada juga lagu tu kan. Subhanallah. Kalau tidak, amal-amal dakwah akan berhenti. Dia kata kalau kita ni dulu habis. Betul, perasaan maju dalam soal bidang dakwah ni yang kita baca dulu ni, bagi pendakwah Baghdad ini, dia tak ada rasa sifat maju. Tak ada rasa sifat maju. Biar-biar orang nak kata apa-apa. Kalau macam saya kata dulu kan, nak berhenti daripada orang kata ni, tak boleh. Tak boleh. Bahkan ada golongan yang tepuk tangan ni. Itu dia. Begitu juga gerakan pergaulan akan terjadi. Macam itulah gerakan pergaulan, cuma bila kita nak usaha, semua kalau kita kata tidak ada. Rasulullah tengok bila dia berdakwah sampai ke akhir hayat. Para sahabat sampai ke akhir hayat. Nanti kita buka jalan para sahabat ni, jangan tanya mereka. Bahkan bapak kiranya bapak saudara lah, bapak saudara kepada ibu Khadijah yang tuan-tuan tahu nama Abdullah ibnu Maktum. Tuan-tuan lah kali dia wafat macam mana tuan-tuan tahu kan? Tak kesudah bila seruan jihad mai kat dia nak pergi perang juga walaupun dihalang. Akhirnya dia kata dia kata mata tak nampak tak apa, dia kata lah ni macam ni, ikat aku di kuda, satu mata tak nampak, ikat ni tu bagi aku tombak dua gitu. Masa peperangan lepas aku orang yang pertama pergi mencucuk, tapi akhirnya sampai di kaki gunung, dah kuda tak dipi, dah sampai sana, depa pun ikat, tampak pungkok kuda pun dia tercucuk di sini dan berapa 7 anak panah tersusuk di badan dia tu. Macam tu. Itu dia. Ni kita sakit gigi tak main ngaji tak boleh. Bengkok tu nak apa. Bukan hang nak cakap, ustaz nak cakap. Mai duk yang nak cakap tu ustaz. Saya apa saya tak sihat tu yang saya ni rehat, tak boleh dia pening. Takut buat kereta ni. Sebab saya takut mati, bukan takut mati. Takut tuan-tuan yang ilmu tak ada. Tu contoh dia. Kita rehat. Lepas lega tu sorang jangan tanya. Panglima perang. Nah, mereka juga bekerja untuk Islam hari ini menghadapi berbagai jenis lapisan manusia. Oleh itu para duai pendakwah tidak seharusnya bergantung pada satu hukum, yakni pendekatan atau cara berinteraksi sahaja dalam pergaulan dengan ramai. Maknanya bila di bidang dakwah ni kita duk tengok macam-macam orang, macam-macam yang kita kenal, kita jangan buat satu cara. Kita kenal semua. Kita kena belajar dan tahu semua bidang. Senang macam tu. Itu dia. Baru dia boleh dakwah tu tahu ni dia macam saya tadi ni agama, ni agama. Dia dah. Maknanya dia tak boleh buat satu ini kali. Dia kena ada banyak cara cabang-cabang macam ni. Dia tak boleh keluar ni. Contoh ayat antara. Ayat dia memang tentang sekat. Dia cari jalan nak keluar tak tahu. Dia boleh keluar ni ke bawah ke. Dia cari jalan ke mana nak keluar. Jumpa dah. Kecil lepas dia keluar dia tengok lagi pecah kan. Mana nampak dah. Mana dakwah ni dia macam contoh ayat. Hang sekat tu ni aku buat kau dia hang ni. Tidak dengan hang pun. Sama hang pacak tu dengan hang dia kena. Dia kena orang tu. Kita pun hari ni dah akhir zaman kita tak boleh dah. Orang nak pijak kita macam mana. Hari ni pemimpin kita pun duk panggil seolah macam negara kita akan dijajah semula. Duk panggil orang luar merah. Panggil Yahudi, panggil Amerika, mai semua mai. Sampai Barack Obama mai baru pun nak suruh menghalalkan gay lah, seksual lah semua, menikah sesama jenis semua dia sobat dah. Semua dia mai. Duk kempen untuk mementeras Islam, dianggap Islam tu ganas, awak maling ganas tak nampak. Yahudi pun ganas. Habis Yahudi duk bunuh orang Islam tak ganas. Habis masa Vietnam dulu hampa duduk di Amerika berserang kacau orang Vietnam apa bukan ada kena mengena. Hampa duduk di Amerika yang duduk mai kat Vietnam tu buat apa? Duduklah rumah tangga hang. Yang Paraguay yang berserang 2 kali tu 1957 dengan 1959 2 tahun yang berserang balik 2 kali di Paraguay itu siapa jahat? Paraguay kacau apa? Dia nama dia Paraguay bukan nama Perogol. Yang pernah marah siapa?
Ni yang kata jahat Amerika jahat tak nampak. Yahudi jahat tak nampak. Islam dia. Saya pun saya juga depan kata saya kenal sebab nama saya di pangkal pun AS juga kan. ASMAS. Saya juga di mana ni pun AS juga ASMAS. Jadi yang kadang saya jenis lawan, nampak kata lawan. Hampir orang lain jahat nampak tak nampak. Bila tu, nampak sangat. Baik. Sebab itu tuan. Berarti takat ni, saya nak, bukan mungkin lagi nak, takat ni saya sambung. Nak tunjuk ni, tuan-tuan dah tengok dah ayat ni. Tengok saya. Tuan-tuan baca lah. Baca saya. Habis tuan-tuan tahu tak apa maksud? Untuk tak tahu saya. Ni. Surah Al-Fatah ni, ayat apa nama ni 8 dan 9 ni, cuba tuan-tuan perhati tengok ayat ni. Kita duk sambung pada Rasul, kita duk kata dia ikut cara Nabi, ya hanana sana, ya hana sini, selawat dan selawat sini. Apakah memadai dengan selawat Nabi? Tapi lepas tu sopa juga kononnya Muhammad ikutan kami. Apa Muhammad menyindah orang ke? Apa Muhammad zalim orang ke? Muhammad rampas harta benda orang ke? Muhammad ambil harta benda orang miskin ke? Muhammad isap opok ke? Muhammad isap vape ke? Muhammad pelari anak bini orang ke? Isteri Muhammad kat ketuk kepala ke? Kamu dia lepas sakit dia cengih no? Tak sungguh kadang-kadang kita bila main mana contoh dulu, jangan tak menari sampai angkat tangan tanya buat, angkat tangan lambai gitu, Nabi duk main. Ni saya tanya orang Kedah, pasal orang Kedah 2 kali bagi Habib Syekh tu main. Lepas tu duk melambai tanya buat, dia kata Habib kata Rasulullah main. Dah lah Habib 60,000. 60,000 tu dekat orang miskin, motong tak bagus. Kan dah bagi kat Syekh 60,000. Sekali main 30,000. 2 kali main 60,000 habis dia Kedah. Lepas tu duit tak ada apa, baru ni naik pula cukai tanah 200%. Cukai tanah di Kedah kena 200%, duit tak ada. Geram juga. Baik, kita tengok ayat ni lah. Rasulullah diberi 3 tugas yang nampak, 3 tugas tak nampak, 6. Diberi kat kita 4 tugas, kita buat tak ni? Di tengah bukan kau kajuk ni, tengah baca ni, dalam bidang dakwah semua ni, bidang ayat ni. Tentang tengok surah Al-Fatah. Ayat 7 dulu. Ayat 8 dulu. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutuskanmu wahai Muhammad, syahidan, menjadi saksi, wa mubashshira, bawa berita gembira, wa nadhira, beri peringatan. Baik, dalam soal saksi tadi, tuan-tuan nampak 3 tadi, tapi di belakang saksi ada 3 lagi yang tak nampak. Nabi Muhammad bawa 6, tapi berita 4 pun 4 tak boleh buat. Apa dia saksi? Yang pertama, Nabi Muhammad menjadi saksi atas kewujudan Allah. Sebab nak cerita satu yang tak nampak ni susah. Nabi Muhammad lah bawa cerita Allah macam ni, Allah macam ni, Allah macam ni, Allah macam ni. Macam orang kafir pernah mengajukan soalan. Kami duduk 3 orang tu, sembang-sembang, satu Cina, sembang Cina. Sembang-sembang cerita lah pasal bab syurga apa, mereka pun cerita lah pasal bab syurga apa, mereka dalam kitab mereka apa ada. Buat baik lagu ni. Namun kawan saya Din, nama Din lah. Dia kata, tak lah, dia kata hampa pun masuk neraka. Ini kacau sikit. Dia kata hampa semua orang bukan Islam masuk neraka. Pasal apa masuk neraka? Dia kata, kita orang buat baik. Betul lah hampa buat baik. Tapi hampa, Allah Ta'ala cipta ni semua, hampa tak sembah Allah, hampa pergi sembah macam-macam. Macam mana surah. Kemudian Allah Islam ni, Allah Ta'ala ajar dalam Islam, Quran ni suruh suci. Hampa berak tak suruh. Macam mana surah. Anak hampa kotak boleh masuk rumah, syurga bersih. Kawan saya ni dia mulutkan air, dia pergi direct ni. Lagi apa muhung Tuhan, muhung tak mana. Contohnya bila main raya, hampa kata Tuhan naik ke langit, hampa buah pokok tebu, tapi tokoh hampa duduk dalam turut tak naik pun, hampa lagi muhung. Jangan suruh.
susah. Macam kita hari ni, orang Melayu mengaku agama Islam, dia mengaku Tuhan ada, tapi dia mencuri, dia bunuh, dia merompok, dia menyamuk, dia pergi ambil habis harta orang. Dia tahu Tuhan sedang mematikan buatan dia. Dia tahu dah yang Allah Ta'ala maha melihat. Bila hang tipu account Allah tak buat orang tambah kan. Kalau ketika hang tipu tu Allah boleh. Betul dia tak ada orang kira. Bila hang memindahkan account tu kepada orang lain, Allah tak nampak ke? Nampak tak? Mana kita apa kata Allah ada tapi kita tak buat kerja macam tu. Macam para-para pendakwah, macam saya dan sahabat-sahabat, kita nak cerita kebenaran Al-Quran tak boleh. Apa Allah tak tahu ke? Mensaksikan tak wujud Allah. Yang kedua, saksikan diri dia sendiri. Nak abang macam mana dia sebagai Rasul ni? Sedang dikala mula ketika dia menghimpunkan orang-orang Arab, nak abang aku Rasul pun kena maki dengan Abu Lahab. Tak tahu lah. Kemudian yang ketiga, saksi atas manusia. Mana ada 6 tugasan Nabi. Tinggalkan hiduplah, kita tengok kita. Nabi datang ni litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu semua beriman dengan Allah dan Rasul. Tugasan kita bila Rasulullah wafat, kita nak bawa semua manusia balik Allah dan Rasul beriman. Sebab dia memang sepotong hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-39 dalam kitab Iman jilid yang pertama tu. Nabi kata, umirtu an aqatilan nas, aku diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Allah, supaya aku memerangi manusia. Memerangi sini bukan maksud perang bunuh. Boleh jadi memerangi hati dia dalam kejahilan dia. Boleh jadi memerangi fikrah dia supaya dia berfikir cara rasional. Diperintah aku memerangi manusia hatta sehinggalah yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad sallallahu, sampai mereka semua bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, diabdikan diri melainkan Allah, dan yakin bahawa Muhammad itu Rasul. Hari ini kita buat dah cerita dah Islam ke orang kafir. Itu tugasan kita. Kemudian wa yuqimu salat, diperintahkan aku oleh Allah supaya semua manusia bila dia beriman semua kena sembahyang. Wa yu'tu zakah, diperintahkan semua mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, bila dia perbuat macam ni, yakni bersaksi tentang Allah dan Rasul, salat dan zakat, bila buat benda ni, asamu minni dima'uhum, selamatlah mereka daripada darah mereka pada aku, wa amwaluhum, selamatlah mereka tentang harta mereka supaya aku tak rampas, illa bihaqqiha, melainkan ada hak-hak yang perlu dipenuhi, wa hisabuhum ilallah, penghisaban mereka balik kepada Allah. Kita boleh buat dengan itu. Nak mengajak manusia kembali beriman kepada Allah, kita buat. Jangankan kepada orang bukan Islam, anak cucu kita nak cerita dah supaya mereka beriman. Bila anak kita tak solat, kita habaq dah, ni hampa tak semayang ni pasal apa? Hampa tak malu ke? Hampa duk minum ayat Allah, makan hirup udara Allah, apa semua kita tak semayang ni, hampa tak malu ke? Pernahkah kita kata itu kat anak cucu kita? Subhanallah. Ni kita nak menghadap bulan Ramadan lagi tak berapa bulan, lagi 5 bulan. Ramadan bila mai raya mesakkan Allah, adakah kita mengajar anak-anak nanti kita bila balik mesakkan Allah? Baik. Tugasan kita yang kedua, wa tu'azziru, supaya kita membesarkan Allah, memuliakan Allah. Cara mudah kata ulama tafsir untuk memuliakan Allah apabila kita memuliakan Rasulullah. Sebab itu sunnah kan tak? Kita bila ngaji sunnah ni, kita ada 3 macam sunnah. Kita buat dah. Sunnah aqwal, sunnah af'al, sunnah takrir. Sunnah tentang aqwal, perkataan dia. Apa yang Nabi kata, kita kata. Apa yang Nabi kata, kita kata. Sunnah perbuatan, apa yang Nabi buat, kita buat. Sunnah takrir, apa yang Nabi membenarkan, ikrar, pengakuan, kita buat. Ada tak kita macam? Subhanallah. Tentang dirahmati oleh Allah. Memuliakan Allah. Macam mana nak muliakan Allah? Allah suruh kita solat. Dalam solat ada takbir. Tidakkah muliakan Allah?
baik solat fardu maupun sunat, selalu ada takbir. Itu juga membesarkan Allah. Adakah kita membesarkan Allah? Bila kita dapat rezeki, kita sebut nama Allah, adakah kita membesarkan Allah? Datangnya hujan, datangnya panas, datangnya angin, adakah kita muliakan Allah, memuji Allah? Adakah kita bangun pagi, kita memuji Allah, membesarkan Allah? Yang ketiga, wa tuwaqqiru, diperintahkan kepada kamu supaya kamu menguatkan agama. Hari ini kita kuat agama kita. Cara nak kuat agama kita, tentang dalil yang paling mudah lah, paling mudah saya nak bawa. Tentang semak pada surah Al-Baqarah ayat 113. Tentang mungkin cari ayat tu belah mana kan? Di muka surat sebelah kiri, baris yang keempat dari atas. Dan tengok ayat ni. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala zalimin. Paling mudah ayat tu, pendek ya. Walaupun ada ayat ni yang sama tapi belakang berlainan. Ada surah Al-Baqarah. Tuhan kata apa? Tuhan kata wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Hum ni siapa? Hum ni orang kafir dan munafik. Orang kafir yang menimbulkan fitnah, orang munafik yang menimbulkan fitnah, kena perang mereka. Saya kita tunjuk sebagian fitnah. Hatta la takuna fitnah, perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah dalam agama ini. Wa yakuna ad-dinu lillah, sampai menjadi agama Islam ini benar-benar menjadi milik Allah, bukannya milik manusia. Hari ini kadang-kadang kita rasa ke Islam milik kita, dan kita nak buat macam-macam. Islam kata tak boleh pegang bebas laki perempuan campur, kita kata boleh. Macam agama tu kita punya. Kita nak pindah macam. Hari banyak orang pindah agama sikit demi sikit. Tentang ingat, sama ada sebab kalau tentang Allah, tentang ingat cerita G25 tu, yang nak suruh menghapuskan khalwat tu. Sedangkan Islam tak bagi tu, kata dia rasa lagu agama tu dia punya, dia baca ikut suka dia. G25, katalah G tu apa, saya rasa G tu gila ke, gila 25 kali. Nampak? Ataupun nak khalwat sangat, G tu gatal. Nak marah semua. Orang kafir seronok lah. Kan saya kata, ingat tak saya pernah macam lu. Orang kafir ni seronok, orang munafik ni seronok kalau kita ikut macam ni, akan ada ayat kan. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu nasawa. Kita buka surah An-Nisa ayat yang pernah saya bacakan berbulan-bulan dulu. Maksudnya apa? Waddu law takfurun, mereka suka. Mereka siapa dia? Yahudi, Nasrani, kafir, munafik ni, mereka suka. Law takfurun, kalau kamu kufur sebagaimana mereka. Kama kafaru, yakni sebagaimana kufur mereka. Wa fatakunu nasawa, menjadikan kamu dan mereka sama saja. Surah. Kenapa kadang-kadang para ulama mendiamkan diri? Apa mereka yang menghafal Quran tak jumpa ke ayat tu? Apa yang mereka cakap bahasa Arab ni sampai bahasa Melayu perak, jumpa cakap Arab sedia. Fasih Arab ni. Kita dengar pun meleleh ya dia seronok, tapi kita tak hati. Nak macam mana? Tu dia ayat dia. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu nasawa. Mereka suka jika kamu kufur sebagaimana kufurnya mereka, dan menjadikan kamu dan mereka sama saja. Sampai tu pesan, fala tattakhidhu minhum awliya. Kalau macam tu kamu jangan lantik, jangan pilih orang kafir, jangan pilih orang munafik menjadi teman, menjadi kawan, menjadi pemimpin kamu. Tidak boleh. Tuan-tuan nak lempar kat mana ayat ini? Tuan-tuan apa kat saya saat malam ni? Tuan-tuan buang kat mana ayat? Boleh buang tak ayat ni? Siapa cakap boleh buang kat ayat? Angkat tangan. Please have your hand. Somebody said can throw this verse to dustbin. Tahu mana ayat? Pelik kan? Semayang tapi jadi macam tu. Pergi haji, pergi umrah, pergi macam tu. Benar tak?
Islam cikgu dia boleh buat ikut suka dia, bahasa nak tambah, bahasa nak buang, bahasa nak la ilaha. Hanya agama tu hak. Ini kan marah lah. Bapa kata. Tak boleh kata dia. Dia mayat ni kalau ada orang tu kena berhijrah hatta yuhajiru bila sampai mereka berhijrah kepada Allah. Tu tak baca ayat hujung, baca ayat hujung dia kata saya pegang sebab ayat tu dia kata kau depa tegak juga fa in tawallau, kalau depa tegak juga depa tetap juga kami fakhuduhum, maka pegang depa waqtuluhum, bunuh mereka. Hai tu wajadtumuhum, di mana kamu jumpai mereka. Aduh. Nampak tak? Kamu kena perang mereka sampai tak ada fitnah, agama ni timbul fitnah satu. Kamu tahu kan tak suka. Depa minum arak, kita minum arak, dia kata bagus. Depa main judi, kita main judi, dia kata bagus. Depa piduk joget, kita pun joget, depa kata bagus. Depa karaoke, kita pun karaoke, dia kata wah lu bagus ya lu sekarang coba. Serupa wah lu. Depa suka. Dia manusia. Tu kalau Cina kata, kalau India apa gitu? Arabai juga sekarang sudah ubah. Arabai serupa lah kita, cara apa? Tuan, apa siapa? Maka kita kena perangi sampai tak ada lagi fitnah agama. Dan menjadi agama ni hanya untuk Allah. Fa inin tahau, kalau daripada berhenti fala udwan, tak ada lah pengusahaan illa melainkan Allah zalimin. Kalau ada orang yang masih zalim, yani kalau ada orang yang masih menyembunyikan ayat-ayat Allah, dia ni lain. Yang keempat, apa kita kena buat? Wa tusabbihu bukratan wa asila, supaya kamu sentiasa bertasbih dengan memuji Allah SWT setiap pagi dan petang. Nabi buat 6 tugasan, kita diperintahkan 4 saja, tu pun tak boleh buat juga lah. Tak boleh buat. Saya pun tak tahu apa nak cakap lagi. Tak boleh juga. Saya nampak lagi pun tak boleh juga. Nabi 6 ada boleh, kita tak boleh, tak tahu lah. Cenderung mulia lah. Entah, ni nak cerita ni. Yang kata bidang dakwah ni, dia bukan boleh duduk dulu. Betul yang kata tadi, dakwah ni dia kena semua. Kena tahu dalam bidang ni, kena tahu. Walaupun saya sebagai ustaz mengajar, saya nak tahu dan bidang undang-undang apa dia ketanya ni, pengamal undang. Kena minta sebelah sikit. Ni kena minta lah. Ni kena minta sebelah sikit. Ni apa dia? Sistem perbankan misalnya. Macam mana? Kena mana? Mempelajari. Senang nak cerita. Ni kadang-kadang ada setengah ustaz-ustaz yang belajar bab ekonomi tak apalah, kadang-kadang ustaz-ustaz yang tak belajar ekonomi dia tanya dia riba tu macam mana? Dia dengan riba al-wadi'ah ada riba lah. Walaupun nama dia perbankan Islam, betul-betul Islam dah. Al-mudarabah, yang kita tak tahu al-mudarabah, kita al-mudarabah. Sistem beli kereta, beli rumah, jenis bayar hutang dipanggil al-bai' bi thaman ajil. Betul ke ada cara Islam? Kita nak tahu. Itu dia. Mana sebagai ustaz, kita jangan kita belajar dulu, kita cerita Quran macam ni. Jangan tumpu yang tu. Baik, sama fikir. Di antara manusia itu ada orang yang telah menganut agama Islam dan berpegang teguh dengan agama Islam secara pribadi, tetapi tidak melakukan tugas-tugas dan kewajipan dalam sebuah gerakan Islam. Bila kita baca ni, ada orang yang memang mengenal Islam, berpegang teguh dengan Islam secara pribadilah, tapi bila masa satu bidang bukan. Contoh dalam bab vape misalnya, fatwa bukan seorang buat keluar. Fatwa pula ada dalil yang jelas sebab Quran hadis tak boleh. Tak ada orang yang menentang. Menentang nak minta dalil, dia tak ada apa. Dia tak ada buat keluar dalil. Dia baca dan vape tu asal dia siapa? Orang kafir nak musnahkan Islam ni pelbagai segi. Dia masuk. Janji Islam jahanam. Tu memang. Sebagai contoh kan tengok macam berlaku pembunuhan umat Islam di Myanmar itu. Orang Syiah suka.
Dan baru ni satu ustaz mengajar, dia buat keluar dalam satu YouTube tu, satu ulama Syiah memuji Barack Obama tu, dia kata lebih baik daripada 100 sahabat, 100 kali lebih baik. Dia kata Barack Obama, dia kata khairan, lebih baik minas sahabat, daripada sahabat-sahabat. Dia kata berapa? Mi'ata marah, 100 kali. Barack Obama 100 kali lebih baik daripada sahabat. Tak jahanam. Ish, saya tak tahu apa dia tak mana Barack Obama baik ni, tak tahu. Panggil dia mai, tanya dia semayang. Dia pun sahak ni. Dia pergi haji lah. Dia berkeluar rakam. La haula. Nampak? Ada manusia ni tu, dia oi, pasal Islam dia kemas. Bila mai bulan puasa dia awal mai. Lepas buka puasa dia mai awal lagi nak sembang terawih. Sampai aku lambat sikit dia kata awak insya tak masuk ya. Baik apa terawih. Oi, punya kemas tapi habis-habis tu. Habis-habis raya muka dia tak nampak dah. Kalau kita ghaib, dia ual ruyu. Hilang tu. Dengan tengok. Nampak? Ada macam ni tu. Ui, bila mai Ramadan kemas. Bila mai malam nisfu Syaban pun kemas lah. Mai awal duduk. Nak baca Yasin 3 kali. Kemas. Tapi bila kita ajak berjuang, sakit. Macam-macam dia main lah. Ada manusia lagu tu tuan, ada, jangan takut. Baik. Lalu dia kata, tetapi tidak melakukan tugas-tugas yang kita tahu, tugas-tugas 4 tugas kita buat dalam sebuah gerakan Islam. Para duat tidak seharusnya menyamakan golongan dengan golongan, dan para duat dan para pendakwah dia tidak boleh menyamakan golongan dengan golongan. Dia kena cari. Betul tuan. Kita dalam keadaan kita hidup nak jadi orang Islam ni tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah bila nak letakkan para pendakwah ni, para penggiat Islam ni, cuba kita tengok ayat ni sah. Saya dan tuan-tuan lah serta sahabat-sahabat yang ada dalam rumah Allah yang mulia ni, yang sama berjuang macam saya, mari kita buka sah pada surah Al-Mu'minun. Kita tengok sah. Ni saya nak bawa ni sebab benda ni duk berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Dengar baik-baik no. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Dan kalaulah kebenaran ini, yakni kebenaran Quran, hadis, Islam ni, kalau kebenaran ini ditafsirkan menurut hawa nafsu mereka, sudah pasti akan rosaklah langit dan bumi dan sesiapa yang keduanya. Sebab itu kebenaran Islam, kebenaran apapun, jangan tafsir dengan hawa nafsu. Quran tafsir dengan Quran, Quran tafsir dengan hadis, hadis tafsir dengan Quran, hadis tafsir dengan hadis. Islam ada panutan hadis, bukan menurut hawa nafsu dan akal. Hari ini kalau kita ni semua pakat Allahu Akbar. Jangan ikut hawa nafsu kita. Apa pun yang mai, cuba dalam Quran cerita jenis wa yusallimu taslima, terima satu dengan lapang dada. Jangan bergaduh, jangan kelahi, terima lapang dada. Tuan. Agama dia macam tu. Contoh macam saya kata sebelum ni, tengok sebelum-sebelum saya pernah katakan, ada setengah tempat, bukan semua, setengah tempat bila budak-budak laki-laki ni bila habis-habis akad nikah, kadang-kadang juru nikah ni suruh budak laki-laki ni ambil wudu, semayang sunat 2 rakaat. Walimatul uruf, al-uruf ni, semayang sunat pengantin ni. Bila saya kata tak ada orang beban, marah. Persoalannya memang tak ada pun, sujud syukur tak apa. Habis-habis angkat nikah, sujud. Bukan ada semayang. Tapi bila kata, ni mereka suruh buat, takkan tadi ustaz ni kata boleh, tok guru. Dah, agama kita ikut ustaz, tok guru kan ikut Nabi. Itu kena pegang dulu. Agama kita ni ikut Nabi kan ikut siapa? Kalau ikut Nabi, Nabi pernah buat, dah ada usaha nak buat. Sujud syukur tak apa.
Terima dengan lapang dada. Sebab tu dia kata agama jangan tafsir ikut awak nafsu. Nafsunya mana? Nafsu ni bunyi. Takkan sama kot benda tu baik loh. Tu nafsu tu. Oh, nak semayang tak lagi. Bukan nak semayang tak lagi. Saya takut kamu tidak diseksa kerana semayang tu, tapi kamu akan diseksa kerana mengadakan sesuatu yang Nabi tak pernah ada. Faham tak? Kita diseksa bukan kerana semayang tu. Semayang bagus. Takut diseksa kerana kita mengadakan sesuatu yang tak pernah dibuat di Nabi. Itu je. Terima dengan lapang dada. Ini yang lain. Ni Quran kata, bukan saya kata, Quran kata. Kalaulah diikuti kebenaran itu dengan hawa nafsu, rosak. Tafsir ayat. Ni ayat dia macam ni. Orang tanya pemimpin-pemimpin yang kena diikuti itu lagu mana? Hafal dan terang. Tunjuk ayat ni dia. Jangan dia kata, tak macam ada Allah. Jangan macam tu. Ayat mana? Kalau dia kata, ada Allah ni pun elok macam tu lah pemimpin Islam. Dalil? Aina dalil? Ain? Faktu burhanakum in kuntum sadiqin. Unjukkan buktimu jika kamu orang yang benar. Di Islamnya start. Mana? Where your proof? Show me your proof. It's right. If you're right, show me your proof. Now, I would like to see the proof. Nampak? Usah. Bal atainahum, bahkan bukan saja kami datangkan agama ini, bukan kami datangkan Rasulullah, bahkan kami datangkan buat mereka bidzikrihim ni dengan peringatan yang Quran ni. Kami bawa kita Quran sebagai panduan. Namun fahum al-dzikri mu'ridun. Namun datang Quran pun, datang peringatan pun, mereka tetap berpaling dari peringatan ini. Mereka tetap tidak mau ikut peringatan ini. Tuhan nampak siapa? Hang tunjuk macam mana pun depan tiba. Kata ada dia buat apa? Kira dengan dia. Buat dengan mulut-mulut tu dengan pasal Quran kata kan ada manusia tak suka, dia kata dengan mulut-mulut dan tangan mereka. Dia buat ni. Ya kira. Tengok. Tuan-tuan, ni nak bawa. Kita nak bawa. Bukan senang ni pendakwah tuan-tuan. Baik, last kita baca. Last. Ada pula di antara manusia itu yang telah menganut agama Islam dan berbangga dengan Islam, di samping mereka jahil tentang Islam. Lah, ada juga Islam kemas juga. Oi, lilit sopan, tampak pun tak jatuh. Okey, kemas. Tanya haji berapa kali pi? 10 kali lah. Oh, haji 10 kali lah. Kat kemana? Umrah 20 ada ke? Oh, kat kemana? Tapi kadang jahil pasal agama. Ada juga. Tanya ada alhamdulillah rabbil alamin tu apa dia? Yang tu tak tahu. Jahil juga. Tengok kemana? Habis hampir haji pun dulu. Tanya dia haji pasal apa? Tawaf belah kiri. Oh, dah hukum dah dulu. Jahil tu. Haji pasal apa? Kena wukuf dulu. Apa mana wukuf? Kenapa tempat kena Arafah? Yang tu mana gitu? Jahil tu. Pasal apa hari pertama lontak 7 biji? Lepas tu sambung pula lagi 63.